Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Umaira. Pada kali ini akan membincangkan bab 3 untuk matematik KSSM tingkatan 5, iaitu matematik pengguna insurans. Okay, standard pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans, dan seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan jenis insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Kita akan pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu 3.1 risiko dan perlindungan insurans. Okey murid-murid, apakah maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans? Kalau kita lihat di sini, okey, kita lihat gambaran di sini, pelbagai risiko yang boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okey, risiko tidak dapat ditentukan kerana kita tidak tahu bila kita akan berdepan dengan suatu bahaya. Bagaimana cara kita berdepan suatu bahaya? Dan adakah kita akan mengalami kecederaan, sebarang kerugian? Jadi secara umumnya, risiko ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Jadi pelbagai musibah boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okay, persoalannya murid-murid, bagaimana berdepan dengan risiko? Jadi salah satu cara adalah insurans, kerana insurans boleh memberi perlindungan kewangan, kerana bila kita berhadapan dengan risiko, sudah pasti kita akan mengalami kerugian. Jadi salah satu cara untuk mengawal risiko adalah peranan insurans, kerana insurans mampu memberi perlindungan kewangan kepada setiap individu. Okay, insurans, apakah itu tujuan insurans? Okay, semua orang biasa dengar insurans dalam kehidupan seharian. Okey, tujuan insurans adalah untuk memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Jadi organisasi insurans di sini bermakna syarikat insurans. Okey, bagaimana konsep memindahkan risiko ini? Okey, di sini adalah pemegang polisi. Pemegang polisi bermakna orang yang mengambil insurans, individu yang mengambil insurans. Kita panggil sebagai pemegang polisi. Jadi individu yang mengambil insurans akan membayar premium kepada syarikat insurans. Jadi premium di sini adalah jumlah wang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Jadi yang ni bergantung kepada polisi yang individu itu kehendaki ketika menandatangani kontrak insurans. Okey, jadi sekiranya berlaku kerugian, apabila seorang individu yang memegang polisi tadi terlibat dalam kemalangan atau sebagainya, syarikat insurans akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku. Jadi di sinilah konsep insurans. Okey, prinsip insurans adalah prinsip indemnity. Jadi apa dia indemnity tu? Jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar kepada pemegang polisi hanya setakat nilai kerugian yang dialami. Okey, jadi prinsip indemnity tidak membenarkan pemegang polisi membuat keuntungan daripada insurans yang dibeli. Jadi untuk pengetahuan murid-murid sekalian, katakanlah seseorang individu itu dia mengambil dua jenis polisi ataupun dua polisi daripada syarikat insurans yang berbeza. Jadi sekiranya individu tersebut terlibat dengan kemalangan, individu itu hanya boleh mendapat ganti rugi hanya bergantung kepada nilai kerugian sahaja. Jadi bermakna di sini menggunakan prinsip indemnity, sekiranya ada dua jenis polisi daripada dua syarikat yang berbeza, jadi kemungkinan boleh berlaku hanya satu syarikat sahaja yang membayar, ataupun 40% dibayar oleh syarikat A, manakala 60% dibayar oleh syarikat B. Kerana prinsip indemnity tidak membenarkan pemegang polisi untuk membuat keuntungan daripada insurans yang dimiliki. Jadi saya harap murid faham apakah itu prinsip indemnity. Okay, sekian sahaja untuk video kali ini. Saya harap murid-murid faham apakah itu risiko, apakah peranan insurans, apakah tujuan insurans, apakah dia konsep insurans dan prinsip insurans, iaitu menggunakan prinsip indemnity. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menontonnya. Sekian, terima kasih.